الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويفقهوا قولي أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang dikasihi Al-Fadhilul Imam sahabat Ustaz Helmi, para asatizah, tuan-tuan haji, seterusnya para bakal ahli syurga Allah Subhanahu wa taala, tetamu Allah di pagi Sabtu ini insya-Allah. Alhamdulillah, tamu dan selamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya. Allah izinkan kita bertemu dan Allah masih lagi memberikan kesempatan untuk kita dengan kekuatan yang ada pada kita untuk hadir mendirikan solat berjamaah. Mudah-mudahan Allah terus sentiasa melindungi kita, meridai kita dan merahmati kita dengan permulaan hari ini yang kini telah pun masuk dengan suasana norma baru yang semua perlu mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Saya ambil daripada satu buku Ayyuhal Walad, iaitu suatu intipati surat karangan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kitab ini pernah dibaca oleh tuan guru kita Ustaz Mustafa Syari pada waktu subuh juga. Cuma ingat tak ingat je lah kan. Cuma bila kata kita boleh ulang balik, cuma dalam keadaan suasana yang beginilah insya-Allah. Ayyuhal Walad ni, kitab ni adalah kitab terjemahan ni, daripada asalnya ialah satu surat yang diutuskan oleh seorang anak murid Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ada anak murid dia, tulis surat pada Imam Ghazali untuk berikan nasihat. Mohon untuk tuan guru beri nasihat kepada beliau. Imam Al-Ghazali seorang tuan guru yang sibuk, biasalah. Tetapi namun dia tidak menghampurkan permintaan daripada anak muridnya yang tinggal jauh daripadanya. Maka diutuskan satu surat, dan surat itu mengandungi 25 nasihat, yang mana nasihat ini sebenarnya bukan sekadar untuk dirinya ataupun penuntut saja, malah murid dia ini ataupun anak murid dia ini menjadikan ianya sebagai satu perkongsian umum dan dijadikan sebuah kitab Ayyuhal Walad. Asalnya dalam tulisan Parsi. Imam Al-Ghazali ini duduk asalnya di Turs, Parsi. Maka dia menulis surat ini dalam bahasa Parsi. Surat ini jatuh ke tangan kepada beberapa orang guru, maka mereka alih bahasakan dalam bahasa Arab. Dan sampailah ketika mana pada ada satu seminar yang mana ada salah seorang daripada penceramah tersebut membawa kitab yang bahasa Arab ini, akhirnya menjadi satu rujukan dan tertarik. Mereka pun berusaha untuk menterjemahkannya dalam bahasa Melayu pula. Banyak bahasa. Maka surat ini asalnya daripada cetusan surat. Ini hebatnya tuan guru, hebatnya orang alim ulama, apatah lagi ini imam. Dengan surat sahaja dia boleh menjadikan
Ia jadi satu kitab, akhirnya dia tersebar luas, menjadi manfaat seluruh alam. Ini berkat ilmu yang ada pada tuan guru kita. Itu dia kata, kita nak suruh buat Yasin sendiri dengan tangan pun tak apa pun nak lepas, apatah lagi nak wujudkan kitab dan sebagainya. So antara lain kita tengoklah kongsi ya. Siapa pernah ambil cebisan beberapa daripada ini. Saya tak sempat nak selesai habis ya, sebab dia ambil daripada beberapa tazkirahnya berkaitan dengan ini. Kita tengok dalam kesempatan kuliah subuh yang ada pada hari ini, kita bacalah. Ini adalah rentetan daripada nasihat seorang imam, nama Imam Al-Ghazali, lahir pada 450 Hijri di Parsi. Jadi suatu nak kata apa, dia bagi pedoman kepada anak muridnya, dan hingga sekarang kita mampu untuk mengolah ataupun mengambil iktibar daripada nasihat-nasihat yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai anakku yang tercinta dan kekasih yang mulia, semoga Allah Ta'ala memanjangkan umurmu dalam berbuat taat kepadanya, dan semoga Allah Ta'ala memudahkan bagimu untuk mengikuti jalan kekasihnya. Ini awal bagi mukadimah bagi satu surat orang alim kepada anak muridnya. Kita biasa kalau kita telefon anak, kita tanya khabar, tanya makan. Ini orang alim ulama, dia tanya atau dia ingat tentang pesanan terhadap Allah dan Rasul. Ketahuilah olehmu bahawasanya apa jua cabang nasihat itu adalah berasal dari sumber kenabian. Maksudnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, apabila telah sampai kepadamu suatu nasihat yang berpunca daripada sumber ini, maka apa perlunya lagi engkau kepada nasihat saya? Tawaduknya seorang ulama, seorang imam menyatakan bahawa tak seolah-olah macam ni, siapalah aku nak bagi nasihat? Sebab apa pun sumber nasihat mesti datang daripada hadis Nabi, daripada Al-Quran dan hadis Nabi itu sendiri. Dan apabila masih belum sampai kepadamu suatu nasihat daripada sumber ini, maka sebenarnya ilmu apa yang telah engkau pelajari selama ini? Kalau nasihatnya selain daripada hadis Nabi dan sebagainya, apalah nasihat yang ada, yang selayaknya? Maksudnya kena mendalami, apa pun mesti datang daripada sumbernya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti cari daripada nasihat-nasihat ni, ambil daripada Al-Quran, dan Al-Quran tu pedoman. Nasihat ni banyak datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara lain nasihat pertama, dia terus kepada nasihat yang pertama. Nasihat pertama ini menjurus kepada waktu itu ialah kehidupan. Waktu ialah kehidupan. Wahai anak-anakku yang tercinta, sebahagian dari nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ialah alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abd ishtaghaluhu bima la ya'ni wa inna imra'ata zahabat sa'atu min umri fi ghairi ma khuliqa lahu min al-ibadah la jadiru an tatula 'alayhi hasratah wa man jawaza al-arba'ina wa lam yaghlib khairuhu ala syarri falyatajawwaz ila an-nar. Artinya adalah dikira sebagai satu tanda berpalingnya Allah Ta'ala daripada seseorang hamba. Berpaling Allah daripada seseorang hamba apabila ia lalu mengerjakan perkara yang tidak berfaedah. Allahu Akbar. Maksudnya Allah akan berpaling
pandangannya daripada seseorang hamba itu apabila seorang itu melakukan perkara yang tidak berfaedah dalam kehidupan setiap waktu ni. Maksudnya ada waktu yang kita ibadah memang ibadah, tetapi bila mana kita melakukan sesuatu yang tidak berfaedah, berpaling Allah terhadap diri kita. Dan seandainya ada satu saat sahaja daripada umurnya yang telah digunakan pada barang yang bukan merupakan tujuan hidup, iaitu ibadah kepada Allah, maka layaklah bahawa akan panjang penyesalannya pada hari kiamat nanti. Maksudnya bila mana kita buat sesuatu yang bukan tujuan kerana Allah, bukan tujuan ibadah, maka dia menjadikan suatu panjang penyesalannya bagi setiap kita di akhirat nanti. Allahu Akbar. Ini melibatkan waktu. Kita banyak waktu, 24 jam waktu. Dan sekarang kita merasakan waktu itu terlalu pendek, terlalu singkat. Tetapi apabila sesuatu yang kalau kita lakukan perkara yang luar daripada ibadah, melakukan suatu perkara yang tidak berfaedah, dia akan menjadikan suatu penyesalan yang berpanjangan ketika mana berada di hari akhirat nanti. Allahu Akbar. Kita ni entahlah kan, yang cakap ke yang mendengar, tuan-tuan insya-Allah hebat. Kadang-kadang yang bercakap dia pun laranya sama je. Jadi kita risau kerana kita buat sesuatu yang tidak berfaedah, bukan tujuan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dijadi penyesalan. Masa kita, penyesalan kita akan menjadi panjang di akhirat kelak. Dan siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya, maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka. Ini hadis ni. Maksudnya kalau umur dah 40 tahun tapi kebaikannya masih tak dapat mengatasi kejahatan ataupun kemaksiatan yang pernah dilakukan olehnya dalam kehidupan seharian, maka bersiap sedialah untuk panjang penyesalannya di akhirat kelak dan dikhawatiri tergolong dalam golongan ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Insya-Allah orang-orang yang sentiasa duduk dalam taman-taman Allah, dia akan sentiasa mendengar dan mengingati peringatan ini. Ini nasihat yang pertama yang Imam Ghazali sampaikan kepada anak muridnya, yang juga kita juga mendapat sehingga sekarang dapat terkesan dengan nasihatnya seumpama ini. Sebenarnya sekadar ini sudah cukup untuk menjadi nasihat kepada semua orang yang berilmu. Maka orang yang kita ni, tambah-tambah orang yang sentiasa dengar tazkirah, dengar ilmu dan sebagainya, dengan satu hadis ini pun dah menampakkan bahawa Allah betapa kerdilnya kita mengisi ruang masa dan waktu kita itu dalam beribadah, dalam melaksanakan tuntutan kehendak yang sepatutnya dilakukan oleh kita, mencari redha Allah dan mencari rahmat Allah. Tapi kerja juga suatu ibadah, tanggungjawab kepada ibu ayah, tanggungjawab kepada isteri, anak, sebagainya juga itu adalah suatu ibadah. Nasihat yang kedua, bagaimana sepatutnya kita menerima nasihat? Wahai anakku yang tercinta, memberi nasihat itu sebenarnya mudah sahaja. Dan yang berat ialah menerima isi nasihat tersebut. Kerana setiap nasihat itu dirasakan tersangat pahit bagi siapa yang selalu mengikuti kehendak hawa nafsu. Memang orang yang bagi nasihat tu mudah aja. Kalau sesuatu musibah, kalau apa semua tu, sabar. Orang yang terkena musibah tu, dia akan, kamu pandailah, sedap dia sebut sabar kan, macam tu. Sedangkan orang yang menerima nasihat itu, kalaulah dia sentiasa dikuasai oleh hawa nafsu, dan juga banyak yang berlaku di antara orang yang menolak nasihat,
adalah antaranya kerana sikapnya ialah ego. Bukan senang nak menerima nasihat. Tambah kadang-kadang nak menerima nasihat ditegur oleh orang yang seolah-olah bawah daripadanya. Kalau bos anak orang bawah hanya tegur, maka tengok keegoan yang ada dalam diri kita. Tengok anak kalau tegur ayah. Kadang-kadang tu anak-anak kecil dia tengok dia kata, ayah pun suruh dia ngaji. Suruh dia ngaji waktu lepas maghrib apa dan sebagainya. Ayah pun tak ada ngaji pun kata. Dia cakap macam tu. Teguran macam tu menyirap juga. Mulalah ayah pun kata, kamu tu pasalnya subuh tak nak bangun awal, ayah ngaji lepas subuh. Macam tu. Ayat-ayat macam tu kita biasa juga. So anak-anak pun selalu, bila anak menegur seorang ayah, tegur selamba je. Tapi saya tengok bagaimana kita menangkis, bukan menangkis, nak mengelak mencari alasan. Itu adalah kehidupan manusia. Orang yang kurang menerima nasihat, ini juga khawatir rahmat Allah makin jauh. Sebab orang yang mukmin, orang mukmin ini, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Orang yang mukmin ini, tanda-tanda orang mukmin antaranya dia sentiasa mendengar peringatan. Malah ada dia katakan bahawa kalau 3 hari kita tak mendengar sebarang peringatan atau ilmu dan sebagainya, maka gelap hatinya. Itu pasal orang mukmin ni, walaupun benda itu kadang tu selalu sangat dah dengar, tapi perlu untuk sentak juga mendengar apa sahaja peringatan-peringatan. Apatah lagi peringatan itu datang daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nafsu sangat mencintai perkara-perkara yang dilarang. Apatah lagi bagi orang yang mencari ilmu yang rasmi, maksudnya mencari ilmu supaya mendapat sesuatu gelaran rasmi, serta sentiasa sibuk untuk menonjolkan kehebatan diri dan menghimpunkan kesenangan dunia. Kerana orang seperti ini biasanya menganggap bahawa hanya dengan sekadar memperolehi ilmu itu sudah cukup menjadi sebab keselamatannya dan sebab kebahagiaannya, maka ia tidak perlu beramal dengan ilmu yang dipelajari. Wa ya na'udzubillah min zalik. Orang yang seperti ini sebenarnya telah terpengaruh dengan iktikad dan aliran pemikiran liberal ataupun yang punya fahaman sekular yang banyak berlaku di zaman sekarang. Subhanallah, alangkah kelirunya pemikiran sekular seperti ini. Bukankah ia telah mengetahui bahawa seseorang itu apabila telah mendapat hasil ilmu kemudian tidak beramal dengan ilmu yang telah diketahuinya itu, nanti pada hari kiamat ia akan disoal dengan soalan yang lebih berat daripada orang yang tidak mengetahui apa, seperti apa yang telah disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyadun nas azaba yaumil qiyamah alimun la yanfa'uhu Allahu bi'ilmi. Artinya orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat nanti ialah orang yang berilmu yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah dengan ilmunya. Ini bukan hadis ini terbalik kepada orang yang bercakap di depan sahaja, malah kadang kita juga yang menerima ilmu pun perlu sedar bahawa setiap ilmu yang kita pelajari akan ditanya oleh Allah, apakah kita beramal dengan ilmu tersebut. Alhamdulillah, Masjid Lama Kampung Gajah ini pengajiannya yang sentiasa ada yang boleh dipanggil malam, mana ada dipanggil cuti semester pun, cuti penggal ke apa dan sebagainya. Mungkinlah hari itu adalah sedikit terjejat sekejap, lepas tu berpanjangan pengajiannya, bertahun-tahun lamanya pengajian di masjid di surau dan sebagainya. Kita khusus pada Masjid Lama. Kan Masjid Lama ni orang yang sentiasa istiqamah, hadir dan sebagainya, boleh panggil doktor dah ni. Sebab hampir 6 tahun, 7 tahun dia mengaji di Universiti Masjid Lama Kampung Gajah. So
dah taraf dia ialah taraf falsafah dah. Doktor falsafah. Semua ini, tapi bila nak cari imam semua tengok ustaz-ustaz juga kan. Mesti tengoklah sela sebab imam tak ada. Lepas tu dia tanya-tanya, "Kenapa ustaz tak datang? Kenapa kerana ni kenapa?" Walhal ilmu dalam dada tu dah mencurah-curah, dah melempah-lempah dah tu. Kan? Ya. Sepatutnya dalam yang ini apatah lagi orang yang datang subuh. Sebab orang yang datang subuh ni biasa dia jaga maghrib. Orang yang datang subuh ni dia akan jaga kuliah maghrib dan sebagainya. So masjid lama ni sebenarnya doktor-doktor falsafah dah. Cuma dia tak ada viva dia, tak ada dia punya tesisnya dan sebagainya, tak ada peperiksaan. Ini semua sistem barat. Orang dulu memanglah tu imam-imam Ghazali itu kira kita tengok alim ulama dulu belajar mana ada peperiksaan. Dia terus jadi alim dengan tawaduk, dengan ilmu yang dia ada. So ini ingat, asyadun nasi azaba yaumil qiyamah alimul la yanfa'ullah bi'ilmihi. Maksudnya orang yang paling pedih siksaan pada hari kiamat nanti ialah seorang alim. Alim ni siapa? Orang yang belajar ilmu yang tidak memberi manfaat akan diri dia oleh Allah dan ilmu, dengan ilmunya. Setidak-tidaknya tuan-tuan, ada juga sedikit sentuhan masa tuan dengan ahli keluarga untuk bagi nasihat, apa sahaja yang kita tak dapat banyak, sedikit. Lepas tu zaman sekarang ni, orang zaman sekarang ni handphone di tangan, sampaikan juga nasihat itu kepada netizen di luar. Banyakkan sentuhan ataupun elemen-elemen positif untuk mengambusi elemen negatif yang banyak dalam alam maya, WhatsApp ke, Facebook ke, dan sebagainya. Banyak benda-benda yang lara, yang lalai. Maka kita masukkan unsur-unsur nasihat untuk mengimbangi suasana yang ada dalamnya. Ingat, zaman sekarang ni pun dah tahu dah, kata kajian, orang yang dengan Facebook ni orang yang umur 40, 50 ke atas. 40, 50 ke atas. Tu Facebook. Kalau Instagram umur 30-an. Bawah 20-an ni TikTok. Tu pasal sekarang ni kalau tengok kan, ustaz-ustaz kita hak yang ada aktif ni pun masuk TikTok juga. Masuk TikTok untuk nak fight balik tentang apa suasana. Kalau dibiarkan begitu saja, anak-anak kita memang sedar. Kita suruh anak kita tengok buka Facebook, dia tak nak Facebook dah. Dia tahu dah dia ada elemen-elemen yang. So pendakwah-pendakwah kita juga dan sebagainya adalah antara orang yang sepatutnya masukkan unsur-unsur elemen-elemen positif di dalam alam maya itu sendiri. Diriwayatkan daripada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi Qadasallahu sirahu, bahawanya ada seorang yang telah bermimpi bertemu dengan beliau. Ini guru jugalah, imam juga, Imam Al-Junaid. Dengan beliau di waktu tidur selepas kematian beliau. Maksudnya ada seorang yang telah bermimpi bertemu dengan tok guru pada waktu tidur selepas kematiannya. Lalu orang ini bertanya kepada imam tersebut, Imam Junaid Al-Baghdadi, dengan katanya, orang yang bertemu mimpi jumpa dengan imam, apa khabar kamu wahai Abu Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi? Lalu Imam Al-Junaid menjawab, sebenarnya telah hilang segala ilmu yang zahir dan juga telah hilang ilmu yang batin. Ni imam tu dah meninggal. Kawan ni mimpi tapi bertemu dengan roh dia, maksud bertemu dengan imam tu. Maka tanya, apa khabarmu? Sebenarnya dah hilang dah ilmu zahir dan ilmu batin, dan sudah tidak ada lagi manfaat kecuali hanya beberapa rakaat yang sempat kami lakukan di tengah malam. Bukan senang nak mencari ibadah yang betul-betul ikhlas, betul-betul ikhlas, yang mampu untuk membagari azab Allah, membagari ataupun menjadi sebagai satu sumber oksigen kita dalam kehidupan akhirat nanti, kehidupan alam bakal.
Kita ambil satu lagi nasihat yang ketiga, ilmu itu tidak bermanfaat kecuali bila sudah diamalkan. Berkait dengan nasihat yang kedua tadi, wahai anakku yang tercinta, janganlah engkau jadi orang yang muflis pada amalnya, dan jangan engkau jadikan dirimu itu kosong daripada perkara yang berfaedah, dan yakinlah bahawa semata-mata ilmu itu belum dapat menjamin keselamatanmu di akhirat kelak. Umpamanya, kalau seseorang ada memiliki 10 bilah pedang yang sangat tajam dan juga bermacam-macam senjata yang lain, dan dia pula ada seorang yang berani, dia adalah seorang yang berani dan sangat cekap dalam peperangan, lalu datang seekor singa yang garang dan terus menyerangnya, maka apa pendapat kamu? Apakah semata-mata memiliki dengan senjata tadi tanpa menggunakannya sudah cukup untuk menangkis serangan singa tersebut? Seorang kita dah ada pedang, kita pula berani. Apakah dengan berani sahaja kita mampu untuk berhadapan dengan singa? Sekadar berani dia, kita tak menggunakan pedang, apakah kita mampu menewaskan singa? Sudah tentu tidak. Segala senjata itu baru bermanfaat apabila ianya digunakan. Pedang punya tajam dan sebagainya, kalau tak guna pun, kalau bertemu dengan singa, dia terkam apa, lepas tu kalau cedera, lepas tu baru kita fikir, Allah, menyesal aku tak guna pedang. Masa itu datang penyesalan. Inilah umpama seorang yang ada ilmu, dia tak manfaatkan ilmu yang ada pada diri dia, dia tak memberi manfaat kepada kehidupan. Segala senjata itu barulah bermanfaat apabila digunakan oleh Tuhan empunya senjata itu. Maka begitulah keadaan seorang yang telah mengetahui ratusan ribu masalah ilmu tetapi tidak beramal dengannya. Maka segala ilmunya tidak akan bermanfaat kecuali setelah diamalkannya. Sama pula keadaannya dengan seorang yang diserang sakit demam panas dan sakit kuning, yang biasanya ia dinasihatkan meminum ubat, maka tidak akan berhasil sembuhnya kecuali meminum ubat tersebut. Dalam hal ini disebut suatu syair dalam bahasa Parsi. Ini ada bahasa Parsi, terjemahannya, seandainya engkau menimbang 2000 kati arak, maka engkau tidak akan mabuk sehingga engkau meminumnya. Okey, sampai dia ambil dia punya syair ni, ambil daripada arak. Mungkin pada ketika itu arak berluasa dan sebagainya. Tapi kalau banyak arak pun tapi dia tak minum, dia takkan jadi mabuk. Jadi jika engkau belajar ilmu ratus tahun lama pun dan engkau menghimpunkan 1000 buah kitab, maka engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah Ta'ala kecuali dengan mengamalkan ilmu. So ini adalah melihatkan bahawa orang yang berilmu mesti ada usaha untuk memanfaatkan ilmu tersebut, untuk sampaikan, untuk gunakan pada diri dia. Dan kalau nak sampaikan, sampailah pada orang yang paling hampir dengan dia. Kalau kita tak mampu untuk mengisi ruang-ruang untuk sampaikan pada sahabat-sahabat, maka kita isikan ruang dalam majlis ilmu bersama keluarga dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, wa anna laisa ilil insan illa ma sa'a. Yang maksud dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapat sesuatu kecuali apa yang diusahakannya. Dan firman-Nya lagi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Surah Al-Kahfi, yang bermaksud, maka siapa yang mengharapkan akan bertemu Tuhannya, maka hendaklah ia beramal akan amalan yang soleh. Dan firman-Nya lagi, jazaa'an bima kanu yaksibun. Surah At-Taubah, yang bermaksud balasan yang diberikan kepada mereka itu adalah sebagai balasan bagi amal yang telah mereka lakukan. Firman Allah lagi, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula
khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Surah Al-Kahfi, yang maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah syurga Jannatul Firdaus itu sebagai tempat tinggal mereka. Mereka kekal di dalamnya dan mereka sudah tidak mahu lagi mencari tempat yang lain daripadanya sebagai gantinya. Dan firman lagi, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Surah Al-Furqan, yang bermaksud kecuali, artinya iaitu tidak masuk neraka orang yang sentiasa bertaubat dan beriman dan serta beramal dengan amal yang soleh. Semua ayat-ayat ini menceritakan berkaitan tentang iman dan beramal, amal yang soleh. Amal yang soleh itu dia menggunakan dia ilmu dan dia beramal dengan ilmu. Yang beramal, semua orang yang mendapat rahmat Allah, semua datang masuknya dalam rahmat Allah itu adalah orang yang berilmu dan mengamalkan apa ilmu yang diberikannya. Dan apabila engkau tidak beramal dengan ilmu, maka apa jawapanmu terhadap hadis ini nanti? Bunyal Islam ala khamsin, syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaum Ramadan, wa hajjal bait liman istata'a ilaihi sabila. Yang bermaksud Islam itu diasaskan atas 5 perkara: persaksian bahawa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, dan bahawa Muhammad itu Rasulullah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu pergi ke sana. Maka iman itu ialah seperti perkataan dengan lidah, membenarkan dengan hati dan beramal dengan anggota. Sikit lagi, dan dalil menuntut kita supaya beramal itu sangat banyak. Dalil yang menunjukkan untuk kita beramal dengan ilmu itu sangat banyak, sehingga tidak dapat dihitung banyaknya. Walaupun seorang hamba itu akan masuk syurga hanya dengan rahmat dan kemurahan Allah Ta'ala, namun rahmat dan kemurahan itu didapatkan setelah seseorang hamba itu mempersiapkan diri dengan ketaatan dan ibadah. Kerana rahmat Allah itu dekat kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Seandainya orang berkata masuk syurga itu hanya dengan semata-mata beriman, maka kami berjawab, memang begitu, tetapi bilakah seseorang itu dapat sampai ke sana dengan selamat? Dan berapa banyak halangan dan dugaan besar yang mesti dilalui sebelum sampai ke sana. Syurga itu sangat indah, tak boleh nak digambarkan sebab keindahan, kehebatan syurga itu. Tapi apakah dengan nilai iman kita, dengan amal kita mampu untuk memiliki syurga? Sedangkan ada di satu sudut yang lain, orang mukmin yang memperolehi syurga itu dengan titisan darah, dengan pengorbanan, dengan angkat senjata, segala-galanya mereka dengan penuh jihad dalam diri dia, barulah dapat nilai syurga itu sendiri. Kita yang sehari malam buka mata, pagi kerja dan sebagainya, kalaulah kita tidak manfaatkan masa itu dengan beramal dengan ilmu, seterusnya kita melawan. Sebab dengan melawan diri untuk sentiasa bangun malam untuk bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah juga satu jihad. Jihad yang paling besar bagi kehidupan bagi kita lah, dia umat di Malaysia ni ialah berjihad ataupun untuk sentiasa bersyukur dengan kesenangan, dengan nikmat yang ada. Sebab jihad untuk bangun malam bersyukur dengan apa sahaja yang kita ada ini adalah suatu nilai yang sangat besar di sisi Allah. Sebab orang yang dapat syurga dengan titisan darah berbeza sangat, jauh sangat dengan kita yang nak angkat pedang pun tak berapa nak berani. Jangan katakan apa, pedang dalam rumah tak ada, yang ada parang kontut saja dan sebagainya. Maka ini adalah suatu perkara yang perlu kita fikirkan
kita usahakan bersama, maka dugaan pertama yang mesti dilalui ialah dugaan iman itu sendiri. Apakah kita pasti selamat dengan tercabutnya iman sehingga di akhir hayatnya, dan apabila ia telah mati dalam keadaan beriman, maka apakah telah pasti pula bahawa ia tidak akan muflih dan rugi. Dan berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada hamba-hambanya pada hari kiamat itu nanti, masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmatku, dan tentulah kedudukan kamu masing-masing mengikut amalan kamu. Ini antara nasihat. Ini baru 3 nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada anak muridnya. Yang anak muridnya pula ambil manfaat untuk sampaikan juga isi kandungan surat tersebut untuk menjadi peringatan kepada kita bersama. Mudah-mudahan ada manfaat pada pertemuan kita dan kita mengetahui tentang perkara-perkara yang telah diberikan nasihat oleh Imam Ghazali itu tadi, maka kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. Wallahu taala alam. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan surah Al-Quran. Subhanakallahumma